Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita dapat bertemu dalam siri pengajian ataupun perkongsian berkaitan dengan ibadat haji. InsyaAllah untuk episod kali ini kita akan bicarakan berkaitan dengan pengenalan ataupun muqaddimah berkaitan dengan haji dan juga fadilatnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah kamu semua haji dan umrah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, hukum ibadat haji adalah wajib. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terbinanya Islam itu di atas 5 asas, dan salah satu daripadanya adalah menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Ini menunjukkan bahawasanya ibadat haji merupakan satu ibadat penting yang perlu dilaksanakan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat kewajibannya, dan ia merupakan tanda seseorang yang benar-benar ingin menyempurnakan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah haji dan umrah bukan kerana yang lain, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan hak sebagai hamba, bahkan menunaikan kewajipan dalam melaksanakan rukun Islam yang diwajibkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di dalam ayat yang kedua yang kita bacakan tadi daripada surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan musim haji ialah bulan-bulan yang diketahui. Nanti dalam episod yang lain kita akan bicarakan bila masuknya bulan-bulan haji dan apa yang perlu dilakukan bagi orang-orang yang ingin menunaikan haji sekiranya telah masuk bulan-bulan haji ini. Maka disebutkan lagi firman Allah Ta'ala, maka sesiapa yang menetapkan niatnya untuk menunaikan haji dalam bulan-bulan ini, yakni dia telah memakai ihram, maksudnya dia telah berniat, janganlah dia menuturkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, dan jangan melakukan perbuatan fusuk dan pergaduhan semasa menunaikan haji. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahawasanya ibadat haji perlu dilakukan semata-mata kerana Allah, di dalam ayat berikutnya ataupun di dalam ayat yang kedua yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pula kepada kita orang-orang yang diterima ibadat hajinya, bagaimana keadaannya, bagaimana persiapan dan apa yang perlu dilakukan ketika mana melaksanakan ibadat haji. Bila mana dia telah berniat,
maka jangan menuturkan perkataan-perkataan yang tidak baik, bahkan jangan melakukan perbuatan fusuk, perbuatan yang tidak baik, bahkan jangan bergaduh ketika mana menunaikan ibadat haji. Perkara ini dikuatkan dengan hadis yang mana telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Sesiapa yang mengerjakan haji kerana Allah, sedangkan dia tidak menuturkan perkataan yang tidak senonoh dan tidak melakukan perbuatan keji, yakni perbuatan yang mendatangkan dosa, maka dia akan kembali dalam keadaan suci daripada dosa seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Ini menunjukkan betapa besarnya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bagi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah membersihkan hatinya dan niatnya menunaikan ibadat haji hanyalah kerana Allah. Ia juga menunjukkan kepada kita bahawasanya antara perkara yang perlu dilakukan sebelum menunaikan haji adalah menyiapkan batin, yakni hati kita daripada sebarang penyakit-penyakit hati, yang mana dengan penyakit-penyakit tersebut akan memberi pengaruh pada tutur kata kita ketika melaksanakan ibadah haji, mata dan pandangan kita ketika mana melaksanakan ibadat haji, dan seluruh anggota kita akan terkesan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Maka kerana itulah, daripada hadis yang kita dengarkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketika mana seseorang yang benar dalam amal ibadat hajinya, yang bukan sahaja menyiapkan zahirnya, tetapi disebutkan bagaimana haji seseorang itu diterima. Yang pertama, dengan perlakuannya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana terdapat hadis yang lain yang mana disebutkan bahawasanya nanti bila mana menghampiri hari kiamat, ada golongan yang pergi menunaikan ibadah haji dengan tujuan bersiar-siar. Orang-orang yang ada kelebihan dari sudut keuangan, maka menjadikan pelancongan mereka Islamik dengan mereka menunaikan haji dan umrah. Ada golongan daripada golongan yang sederhana datang menunaikan ibadah haji kerana ramainya orang yang hadir menunaikan ibadat haji mengambil kesempatan untuk berniaga. Mereka bawa perniagaan mereka dari tanah air mereka ke Mekah, kemudian membawa barang dagangan dari Mekah ke tanah air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada juga yang pergi ke Mekah menunaikan ibadat haji untuk menunjuk-nunjuk dan juga untuk mendapat kemasyhuran kerana dirinya selalu berulang alik ke Mekah dan Madinah. Maka kerana inilah ditekankan kepada kita laksanakan ibadah haji hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini intipati dalam mengharapkan penerimaan Allah dalam ibadah haji yang bakal kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi perkara pertama yang disebutkan daripada hadis ini adalah jangan melakukan ibadat haji melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah kita pergi dengan muassasah ke tabung haji, ataupun kita pergi dengan mana-mana syarikat swasta di bawah kelolaan tabung haji, ataupun dengan mana-mana pakej daripada negara mana sekalipun dan dengan apa cara sekalipun. Hadirnya kita sebagai duyufur rahman bukan untuk kita berbangga di hadapan manusia dan untuk mendapat kelebihan di sisi manusia,
tetapi yang kita inginkan nanti adalah penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam hadis yang lain disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan yang layak bagi orang-orang yang mendapat haji yang mabrur. Apa dia haji yang mabrur? Yang tidak bercampur dengannya walau sedikit pun daripada dosa. Maka apa balasannya, kata Nabi? Laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasan illa jannah, melainkan dia akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir menunaikan ibadat haji mengharapkan keampunan. Kita hadir menunaikan ibadat haji mengharapkan agar kita mendapat rahmat dan mendapat kebersihan daripada dosa serta penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah ianya kerana Allah. Perkara kedua yang disebutkan daripada hadis ini adalah fala rafath, jangan bercakap perkara yang tidak senonoh. Bahkan disebutkan antaranya perkara yang sia-sia, dan demikian juga bercakap mengenai persetubuhan ataupun apa-apa yang boleh menaikkan syahwat. Perkara ini dikira daripada perkara-perkara yang rafath. Kadang-kadang kita rasa ingin bergurau dengan isteri kita. Mungkin kita sahaja menunaikan ibadah haji, isteri kita di rumah. Maka kita bicarakan perkara-perkara yang asalnya ia dihukumkan sebagai dibenarkan. Tetapi ketika mana ibadat haji sifat kita perlu tazallul, perlu rendah diri, perlu menghambakan diri kepada Allah, maka perkara-perkara itu juga dipandang sebagai satu perkara yang tidak selayaknya. Sehingga disebutkan hatta orang yang menunjukkan isyarat dengan mata dan tangan yang mampu membangkitkan syahwat juga merupakan larangan ketika mana melaksanakan ibadah haji. Dan perkara ketiga yang disebutkan ketika mana kita menunaikan ibadat haji, maka janganlah seseorang itu melakukan perkara-perkara yang fusuk. Perkara-perkara yang fusuk, semua jenis perkara yang dilarang, dan termasuklah juga bertengkar dan berbalah. Jadi jangan berbalah dengan sesiapa, jangan bertengkar dengan sesiapa. Tetapi semua ini ujian-ujian yang akan kita dapati ketika melaksanakan ibadah haji. Ada orang yang tak pasal-pasal dia, ada orang cari gaduh dengan dia. Sebelum ni okey je, tapi ketika mana mula niat ihram, maka datang pelbagai perkara-perkara tersebut. Maka ini merupakan perkara yang perlu kita jaga, dan mudah-mudahan kita mendapat haji yang mabrur. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan perkongsian dalam siri ini kita dapat benarkan niat kita menunaikan ibadat haji hanya kerana Allah, dan kita jaga semua perkara-perkara yang boleh menyebabkan ibadat haji kita rosak, yang mana akan menyebabkan mencacatkan haji dan boleh menyebabkan kita tidak mendapat kemabruran dalam ibadat haji. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri akan datang berkaitan dengan perkara-perkara yang mana perlu kita siapkan, dan juga apa-apa sahaja yang berkaitan dengan ibadat haji. Pada pertemuan akan datang, teruskan bersama dengan kami insya-Allah, dan kita harapkan mudah-mudahan ini merupakan jalan untuk kita menambah ilmu dan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.